Tsunami 2004 terpahat sebagai tsunami terburuk pernah berlaku dalam sejarah. Ia meragut nyawa ratusan ribuan orang dan memusnahkan kediaman dan harta benda pada kadar yang tak terjangkau. Anda boleh lihat simulasi di sini. Bagaimana pergerakan ombak yang dilepaskan melalui gempa bumi merangkumi keseluruhan planet ini malah sehingga ke Amerika Syarikat. Akan tetapi, kerosakan besar berlaku di perairan Hindi. Sebelum ini, Astrolab telah menghasilkan video bagaimana kaum Sentinel terselamat dari tsunami ketika tsunami ini berlaku. Tetapi pernahkah anda terfikir bagaimana pengkalan tentera Amerika Syarikat yang terletak betul-betul di jantung perairan Hindi boleh terselamat? Kekal hingga akhir video ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana pengkalan rahsia tentera US terselamat dari bencana ini. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, gempa bumi Sumatera Andaman berlaku pada 26 Disember 2004 jam 7.58 pagi waktu Indonesia di lokasi berhampiran Aceh dalam masa kurang 20 minit selepas 7.58 pada pagi waktu Indonesia. Gelombang tsunami pertama mula sampai ke pantai barat Aceh. Magnitud antara 9.1 hingga 9.3. Ia berpunca daripada gelinciran megatrust sepanjang lebih 1,200 km di zon subduksi antara plat Indo-Australia dan plat Eurasia. Pergerakan dasar laut secara mendadak mengangkat sejumlah besar air dan mencetuskan tsunami berskala lautan. Tsunami tersebut kemudian tiba di Diego Garcia sekitar 11.47 hingga 11.50 pagi waktu tempatan, kira-kira hampir 5 jam selepas gempa. Tsunami bergerak merentasi lautan Hindi dengan kelajuan sehingga 700 hingga 800 km sejam di laut dalam. Di laut dalam, tsunami mempunyai panjang gelombang ratusan kilometer tetapi amplitud rendah, lazimnya puluhan sentimeter saja. Data altimetri satelit NASA seperti Jason-1 dan Topex Poseidon serta satelit ESA and VISAT merekodkan kenaikan paras laut sekitar 40 hingga 60 cm ketika gelombang merentasi lautan terbuka. Ini adalah Diego Garcia, pulau paling kontroversi di dunia. Diego Garcia terletak kira-kira 1,600 km barat daya pusat gempa. Berdasarkan kajian dalam Geophysical Research Letters pada tahun 2005, tsunami tiba di Diego Garcia kira-kira 4 jam 49 minit selepas gempa. Apabila ditukar kepada waktu tempatan Diego Garcia, gelombang utama tiba sekitar 11.47 hingga 11.50 pagi. Rekod rasmi stesen Tide Gauge di dalam lagun Diego Garcia menunjukkan ketinggian maksimum sekitar 0.5 hingga 0.6 meter. Bacaan ini diterbitkan dalam literatur saintifik dan digunakan dalam pemodelan tsunami global. Ia membuktikan tsunami memang sampai ke Diego Garcia dan direkodkan secara instrumental. Perbandingan dengan kawasan lain menunjukkan perbezaan ketara. Di pantai barat Aceh, gelombang melebihi 15 meter direkodkan di beberapa lokasi. Sri Lanka dan India Selatan mencatatkan gelombang antara 5 hingga lebih 10 meter. Perbezaan ini tidak berpunca daripada jarak semata-mata, tetapi daripada faktor batimetri dan geometri gelombang. Sri Lanka dan India mempunyai landas benua cetek yang luas. Apabila tsunami memasuki kawasan cetek secara beransur-ansur, tenaga gelombang dipaksa naik ke permukaan melalui proses shoaling dan menghasilkan amplifikasi besar. Diego Garcia pula dikelilingi laut dalam yang curam tanpa landas benua cetek luas. Proses amplifikasi berlaku pada tahap jauh lebih rendah. Struktur Diego Garcia sebagai atol turut mempengaruhi impak. Ia berbentuk cincin dengan terumbu karang mengelilingi lagun cetek di tengah. Terumbu meningkatkan geseran dasar dan menyebarkan sebahagian tenaga gelombang sebelum sampai ke daratan utama. Bacaan 0.5 hingga 0.6 meter direkodkan di dalam lagun, menunjukkan tenaga gelombang yang tiba adalah sederhana dan tidak mengalami pembesaran ekstrim seperti di pantai benua.
Tiada bukti saintifik menunjukkan kewujudan sistem pertahanan khas yang mempengaruhi keputusan ini. Analisis USGS mengenai propagasi tsunami 2004 menunjukkan fenomena directivity effect di mana pelepasan tenaga sepanjang zon sesar tidak diagihkan secara sekata ke semua arah. Tenaga maksimum dipancarkan lebih kuat ke arah barat laut dan barat dari zon sesar. Diego Garcia berada di luar paksi tenaga maksimum tersebut. Model numerik tsunami yang dibangunkan selepas 2004 mengesahkan bahawa bentuk dasar laut dan orientasi relatif pulau memainkan peranan besar dalam menentukan tahap impak. Persoalan utama ialah sama ada pangkalan tentera Amerika Syarikat di Diego Garcia mengalami kerosakan ataupun tidak, dan adakah terdapat sebarang kematian direkodkan. Berdasarkan laporan pasca bencana dan rekod operasi yang tersedia dalam sumber rasmi serta kajian akademik, tiada laporan kerosakan besar pada infrastruktur utama pangkalan tersebut. Tiada pemusnahan landasan udara, hangar pesawat, depo bahan api, sistem komunikasi atau kemudahan pelabuhan direkodkan. Terdapat kenaikan paras air sederhana dan limpahan kecil di kawasan rendah tetapi operasi pangkalan diteruskan. Tiada laporan korban jiwa di pangkalan tersebut. Keadaan ini konsisten dengan amplitud tsunami sekitar setengah meter yang direkodkan. Diego Garcia mempunyai infrastruktur ketenteraan strategik termasuk landasan panjang untuk pesawat pengebom jarak jauh, depo bahan api berskala besar dan sistem komunikasi penting. Jika tsunami beberapa meter berlaku, kerosakan besar hampir pasti direkodkan dan didokumentasikan secara rasmi. Ketiadaan laporan sedemikian selari dengan data saintifik yang menunjukkan impak sederhana. Fakta tambahan yang disahkan oleh NASA ialah gempa 2004 cukup kuat untuk mengubah sedikit putaran bumi. Analisis menunjukkan panjang hari berkurang beberapa mikrodetik akibat pengagihan semula jisim bumi. Satelit GRACE NASA mengesan perubahan kecil dalam medan graviti bumi akibat gempa tersebut. Skala tenaga gempa sangat besar, namun impaknya terhadap tsunami di sesuatu lokasi bergantung sepenuhnya kepada faktor geofizik tempatan. Berdasarkan gambar-gambar yang diambil bekas askar dan penduduk yang berada di sana, Diego Garcia tidak mengalami sebarang kesan. Malah tentera laut Amerika sendiri tidak mengetahuinya pada awal sebelum informasi tersebut lewat hari. Tsunami tidak semestinya datang dalam bentuk dinding air besar. Dalam kebanyakan kes, ia bermula dengan surut air secara mendadak sebelum berlaku kemasukan air semula dalam bentuk lonjakan air yang kuat. Fenomena ini boleh menghasilkan arus deras di kawasan pelabuhan dan lagun walaupun ketinggian gelombang keseluruhan hanya sekitar setengah meter. Perubahan paras air yang cepat serta aliran mendatar yang kuat mampu menggerakkan kapal yang sedang berlabuh. Ini yang dilaporkan bekas tentera Amerika ketika kejadian. Tali kapal terputus akibat lonjakan air menolak atau tarikan kapal secara tiba-tiba. Kerosakan seperti tali belakang kapal terputus adalah konsisten dengan dinamik arus tsunami dalam kawasan pelabuhan dan tidak semestinya menunjukkan gelombang tinggi beberapa meter. Diego Garcia tidak terlepas daripada tsunami 2004. Ia menerima gelombang tetapi pada skala sederhana yang tidak menghasilkan kemusnahan besar. Perbezaan impak sebenarnya boleh dijelaskan melalui batimetri, geometri, gelombang, struktur atol dan kedudukan relatif terhadap zon sesar. Semua faktor ini konsisten dengan prinsip fizik dan bukti saintifik yang diterbitkan. Tsunami 2004 banyak memberi pengajaran yang berguna kepada kita tentang kehidupan, tentang keupayaan untuk terus bertahan dan kesiapsiagaan kita jika berlaku perkara yang tak terduga. Pulau Diego Garcia bukan sahaja pulau kontroversi. Ia mempunyai banyak rahsia tersembunyi. Akan tetapi ia tidak akan terlepas dari hukum alam yang tidak mengenal kita siapa. Secara geografi, ia boleh terselamat dari tsunami 2004, akan tetapi jika berlaku gempa bumi mega Sunda, Diego Garcia mungkin akan tersenarai sebagai salah satu lokasi maut. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.